Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 sedang disemak bagi mengukuhkan elemen ekonomi kitaran dan cadangan pembinaan lapangan terbang Pulau Tioman kembali dibincangkan. Itu antara perkembangan sidang Dewan Rakyat hari ini. Untuk perincian lanjut, langsung bersama Mama Ashraf Ishak di Parlimen. Silakan. Ya, Syah. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dalam proses menyemak semula Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007, Akta 672. Semakan itu bagi mengukuhkan elemen ekonomi kitaran dan menangani isu pembaziran makanan. Menurut Menteri KPKT Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican, sehingga kini akta tersebut terhad kepada industri dan sektor pembuatan makanan tertentu di 7 buah negeri sahaja. Justru, semakan semula dijangka dapat memantapkan lagi pengurusan sisa makanan supaya lebih sistematik dan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebagai permulaan, Kementerian dengan kerjasama Kementerian Alam Sekitar Jepun sedang membangun garis panduan pengurusan sisa makanan. Dengan kerjasama ini, Kementerian akan dapat mengambil the best practices dalam memastikan pewujudnya perundungan khusus dan menyokong pengurusan sisa makanan yang lestari. Semua inisiatif yang dilaksanakan seiring sasaran matlamat pembangunan mampan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk mengurangkan separuh sisa makanan global per kapita menjelang tahun 2030. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kemaman, Cik Alias Hamid. Kementerian Sumber Manusia sedang mengkaji penggunaan teknologi revolusi industri 4.0 dalam memberi latihan kemahiran kepada golongan belia bagi sektor peladangan. Menterinya Datuk Seri M. Sarawan berkata, sektor itu mempunyai peluang pekerjaan yang luas namun kurang diminati golongan belia. Kementerian Sumber Manusia melalui My Future Job telah memberi peluang untuk warga tempat dalam setahun. Tetapi setakat ni kita tak lihat minat daripada golongan belia. Walaupun kita lihat jika banding dengan seperti mana disebut yang berhormat, kita lihat dari segi perumahan, dari segi pendapatan lebih baik daripada sebelum ni. Tetapi masih golongan belia kurang minat. Kementerian sedang mengkaji bagaimanakah kita menggunakan industri revolusi 4.0 untuk memberi latihan kemahiran kepada golongan belia yang boleh melibatkan dalam bidang. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Seri Gading Datuk Dr. Syahrudin Mat Saleh. Sehingga 29 Julai lalu, sebanyak 120,237 pencari kerja telah berjaya ditempatkan melalui pelbagai aktiviti yang dilaksanakan oleh kementerian melalui Perkeso. Manakala program perantisan jamin kerja, insentif penggajian berjaya memberi manfaat kepada 5,932 pencari kerja bagi tempoh sama. Majlis Perancangan Fizikal Negara memutuskan cadangan pembinaan lapangan terbang Pulau Tioman perlu diangkat semula untuk pertimbangan. Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. V. Kasiong, sebarang keputusan pelaksanaannya hanya akan diputuskan selepas hasil kajian Pelan Strategik Lapangan Terbang Kebangsaan NASP selesai. Keputusan juga tertakluk kepada hasil laporan teknikal dan syarat yang ditetapkan pihak Jabatan Alam Sekitar. Surat Majlis Perancangan Fizikal Negara MPFN ke-36 bilangan 3/2020 pada 27 Oktober 2020 antara lain telah bersetuju secara dasar dengan cadangan pembinaan lapangan terbang Pulau Tioman yang baru tertakluk kepada keperluan untuk menyediakan beberapa laporan teknikal seperti laporan penilaian impak alam sekitar EIA, laporan penilaian impak sosial SIA, laporan penilaian impak traffic TIA, marine risk assessment, coral mapping studies dan land disturbing pollution dan mitigation measures. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Seremban Anthony Loke Sio Fook. Setakat itu saja perkembangan terkini yang dapat saya bawakan dari bangunan Parlimen. Dewan Rakyat kini berehat seketika dan akan bersambung semula pada pukul 2.30 petang nanti. Dan perincian lanjut kami akan bawakan kepada anda dalam Berita Parlimen pada pukul 10.30 malam ini. Sekian saja daripada saya. Kita kembali semula bersama rakan setugas Syah Musa di studio. Silakan.
Baik, terima kasih Ashraf.